الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, kita berpindah masuk ke dalam kitab yang baru di dalam Sahih Al-Bukhari, iaitu Kitabul Iman, kitab yang membicarakan berhubung dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khams. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman, bab pada membicarakan atau menyatakan iman, menyatakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibina Islam itu di atas 5 perkara. Wa huwa qaulun wa fi'lun wa yazidu wa yanqus. Qala Allah Ta'ala liyazdadu imanan liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala wazidnahum huda. Wa qala وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. وَقَالَ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. وَقَوْلُهُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش سأبينها لكم حتى تعلمون بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود اليقين إيمان كله. وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في صدره. وقال مجاهد شرع لكم من الدين إلى آخر الآية. أوصيناك يا محمد، أي أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس شرعة ومنهاجا، معناه سبيلا والسنة. Hingga akhir. Bab ini menyatakan berhubung dengan iman. Wa huwa qaulun wa fi'lun, kata dia. Iman itu merangkumi perkataan. Iman adalah qaul, perkataan, wa fi'lun, dan perbuatan. Inilah i'tiqad ulama-ulama salaf di kalangan ahli sunnah wal jamaah, bahawasanya iman perkataan dan perbuatan. Perkataan ialah mengucap, bersyahadah, bahawasanya berikrar bahawasanya tidak ada yang diabdikan diri melainkan Allah, la ilaha illallah, dan mengakui kerasulan Muhammadur Rasulullah. Dan amal merangkumi 2 perkara. Pertama i'tiqad, yang kedua amalan pada anggota.
Bila kita sebut al-iman qaulun wa amal, iman perkataan dan amalan. Amalan di situ termasuk amalan i'tiqad hati. Maka dengan itu mereka menghimpunkan perkataan al-imanu qaulun wa amal. Iman qaul dan amal, perkataan dan amalan. Seperti mana yang kita terangkan sebelum daripada ini, bahawasanya bila dikatakan qaul, ia bukan bermaksud seperti yang dipahami oleh ahli kalam, bahawasanya iman bermaksud mengakui kewujudan Tuhan. Tak. Kerana mengakui kewujudan Tuhan sesuatu yang disepakati oleh semua manusia dari semua agama, bahawasanya Tuhan wujud. Salahnya ahli-ahli ilmu kalam daripada aliran-aliran kalam, apabila mereka mendahului buku-buku mereka, kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka, bab-bab yang awal, bab membuktikan tentang kewujudan Tuhan dengan dalil yang berbagai-bagai. Sedangkan iman bukan mengakui tentang kewujudan Tuhan semata. Kerana itu adalah perkara asas yang diakui oleh semua agama. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang Kristian, orang Hindu, orang Buddha, semua mereka mengakui tentang kewujudan Tuhan. Tetapi qaul bermaksud, qaul berikrar bahawasanya yang berhak diabdikan diri hanyalah Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah. Ia bukan sekadar percaya wujud, tetapi menolak sebarang unsur ketuhanan pada zat yang lain, pada segala bentuk perkara yang lain, ditetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tidak ada pada penganut agama lain. Kesalahan ilmu kalam seperti mana yang kita sebut sebelum ini, apabila dia cuba membuktikan dalam buku-buku tulisan mereka dalil-dalil wujudan Tuhan dengan panjang lebar, sebenarnya seperti mana yang disebut oleh Ibnu Abil Aiz di dalam syarh al-aqidah al-tahawiyah, bahawasanya ahli ilmu kalam berusaha membuktikan Tuhan wujud, walaupun perkara itu tidak perlu dibuktikan, kerana manusia pada dasarnya percaya tentang wujudan Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka gagal untuk tunduk dan berikrar yang hanya berhak diabdikan diri pada Allah dan menolak unsur ketuhanan pada perkara yang lain. Itu saja masalah mereka. Percaya pada Allah lah masa yang sama syirik. Percaya pada Allah lah masa yang sama abdikan diri pada yang lain, besarkan lain, sama dengan Allah. Itu saja masalah. Maka bila kita kata ikrar, bermaksud dia mengakui, qaul bermaksud dia mengikrar, maksudnya dia berikrar tidak ada yang berhak untuk diabdikan diri melainkan Allah dan Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi umat ni, bagi umat yang sebelum daripada kita, dia mengakui rasul-rasul yang dihantar kepada mereka. Al-iman qaulun wa amal. Kemudian kata dia wa yazidu wa yanqus, bertambah dan iman qaulul amal. Maka apabila kita sebutkan amal, qaul tadi syahadat, bila kita sebut amal, ia merangkumi amalan hati dan amalan anggota. Kadang-kadang ulama-ulama salah menyebut yang dikatakan iman ialah i'tiqad dengan hati, wa nutq bil lisan wa amal bil arkan. Iman adalah lafaz, ucap dengan lidah. Iman adalah i'tiqad dengan hati, ucap dengan lidah, dan amal dengan anggota. Berlaku perbahasan di kalangan para ulama. Sekiranya semua golongan bersepakat iman i'tiqad dengan hati, kemudian mengucapkan syahadah, kemudian amalan, apakah amalan ini syarat sah iman ataupun syarat sempurna iman? Apakah amalan syarat sah ataupun syarat sempurna? Berlaku perbincangan di kalangan para ulama. Ulama-ulama salaf menyatakan amal adalah syarat sempurna, bukan syarat sah. Bermaksud seseorang yang tidak beramal dengan anggotanya, kalau betul i'tiqadnya dan berikrar dengan lidahnya
Dia adalah orang yang beriman walaupun imannya kurang, walaupun dia ahli maksiat, mungkin ahli munkar, tetapi dia bukan kafir. Kerana amalan menjadi syarat sempurna, maka oleh kerana dia tak beramal, barangkali dia tak puasa Ramadan, barangkali dia tidak menunaikan tanggungjawab Islam, maka dia telah mengurangkan syarat sempurna, maka imannya tidak sempurna, bukannya tidak sah. Betul, kena beza perbahasan ulama dengan iman. Satu golongan lagi kata iman menjadi syarat, amal menjadi syarat sah. Kalau amal menjadi syarat sah, bererti sesiapa yang tidak beramal dengan Islam tidak sah imannya. Ini ada dua perkara tentang amal. Apakah amalan dengan anggota ini? Kalau amal dengan maksud i'tiqad, sepakat. Tetapi amal dengan maksud anggota, syarat sah atau syarat sempurna. Kalau kita katakan ia syarat sah, sesiapa yang tidak beramal, maka dia tidak beriman, menjadi kafir. Kalau kita katakan ia syarat sempurna, sesiapa yang tidak beramal tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani menyatakan bahawasanya yang menjadi pegangan salaf, bahawasanya amal adalah syarat sempurna iman, bukan syarat sah iman. Ini akan membawa kepada beberapa apabila kita putuskan amalan menjadi syarat sempurna, kita akan menganggap orang yang tak beramal dengan Islam, selagi i'tiqadnya betul, syahadahnya betul, keyakinan pada Islamnya betul, percaya kepada Al-Quran dengan kepercayaan yang betul, percaya kepada sunnah Nabi dengan kepercayaan yang betul, tetapi amalannya ada yang tak betul. Misalnya dia tak puasa, ataupun dia berzina, ataupun seumpamanya, kita katakan masih lagi beriman, tetapi imannya tak sempurna, ataupun imannya kurang. Kalau kita katakan dia adalah syarat sempurna. Inilah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita kata ia syarat sah, sesiapa yang meninggalkan mana-mana amalan Islam ataupun melanggar dengan anggotanya larangan-larangan Islam, dia menjadi kafir. Ataupun kalau tidak menjadi kafir, kata Mu'tazilah, kafir pun tak, mukmin pun tak. Satu mazhab, yakni Mu'tazilah, menyatakan siapa yang tak beramal, kafir pun tak, mukmin pun tak. Dua-dua tak. Nak kata mukmin, kafir, ada ciri mukmin. Nak kata mukmin, ada ciri kafir. Namun ahli sunnah beriktikad amalan menjadi syarat sempurna. Itu penting. Kerana kalau kita menganggap amalan menjadi syarat sah, maka kita akan membatalkan iman orang yang tidak beramal. Boleh membawa kepada makna itu. Maka Khawarij umpamanya menganggap orang yang melakukan dosa menjadi kafir. Mazhab Khawarij yang ditentang oleh Nabi SAW, yang Nabi memberitahu bahawasanya akan munculnya kaum yang mana mereka membaca Al-Quran dan tidak akan lebih daripada kerengkung mereka. Mereka ini bila kamu jumpa mereka faqtuluhum, bila kamu jumpa kamu bunuh mereka. Khawarij ialah puak yang kuat beribadat, dan Khawarij adalah puak yang menganggap siapa melakukan dosa menjadi kafir. Sehingga ulama-ulama berbincang, ulama hadis, boleh tak hadis daripada Khawarij kita ambil? Sebab Khawarij ni anggap buat dosa jadi kafir. Kemungkinan besar untuk Khawarij tak bohong, nanti dia jadi kafir. Siapa zina jadi kafir, siapa minum arak jadi kafir,
Siapa mencuri jadi kafir. Yang lain telah. Siapa tak sembahyang, kafir. Walaupun ahli sunnah juga ada mazhab yang menyatakan tak salat kafir. Dengan pandangan itu dibina bukan di atas kaedah tapi di atas hadis. Siapa yang tak puasa, kafir. Siapa saja yang menyanggahi melakukan dosa besar, dia menjadi kafir. Pada Khawarij. Bila jadi kafir, Khawarij memerangi orang yang kafir. Maka dia melancarkan peperangan menentang Ali bin Abi Thalib, menentang Muawiyah bin Abi Sufyan, dan dia telah berjaya membunuh Ali bin Abi Thalib, walaupun dia dalam masa yang sama cuba membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Amr bin As radhiyallahu anhum ajma'in. Allah redha kepada semua mereka kerana kata dia Ali tidak melaksanakan hukum Allah, iaitu dia telah berdamai dengan Muawiyah. Muawiyah menyanggah hukum Allah. Amr bin As telah menyanggah hukum Allah kerana mengikut Muawiyah. Uthman bin Affan juga menyanggah hukum Allah. Mereka semua ini adalah kafir. Syiar Khawarij ketika itu ialah inil hukm illa lillah, tidak ada hukum melainkan hukum Allah. Syiar Khawarij ketika itu ialah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sesiapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang kafir. Lalu Khawarij jadikan ini sebagai alasan untuk Khawarij mengkafirkan sesiapa saja yang menyanggahi Khawarij. Di atas kaedah iman ini mesti syarat sahnya amal. Syarat sahnya amal. Maka kita ahli sunnah kata orang yang buat maksiat tidak kafir. Kerana dengan itu kita kena hati-hati supaya kita jangan kafirkan ahli maksiat. Ahli maksiat di kalangan ahli sunnah tidak kafir selagi mana dia tidak melakukan amalan yang menyebabkan membatalkan i'tiqadnya, ataupun amalan yang membatalkan iman. Kita boleh kata kafir, tapi kita kata kufrun dunal kufr, iaitu kafir yang tidak kafir. Seperti orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa pandangan syarak tentangnya? Kafir ataupun tidak? Al-Quran menyatakan kafir. Para ulama tafsir menyatakan oleh kerana ayat Al-Quran dalam suratul Ma'idah yang menyebut siapa yang tak menghukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang kafir. Ayat itu juga menyebut sebelum daripada itu bahawa sesiapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, mereka orang yang zalim. Juga dia menyebut mereka adalah orang yang fasik. Maka fasik, zalim, kafir disandarkan kepada orang yang tidak melaksanakan hukum Allah. Kafir di sini apakah makna? Kafir dalam makna yang dipahami ataupun kafir bermaksud melakukan perbuatan orang kafir? Yang sahih seperti mana kata Ibnu Abbas, maksud di sini ialah kafir melakukan perbuatan orang kafir. Ataupun dia kafir kalau sekiranya dia tidak berhukum dengan hukum Allah, lalu dia menganggap hukum itu sebagai leket dan dia tidak diwajibkan berhubung dengan hukum berkenaan. Kalau dia tidak memperlekehkan hukum itu, dia mungkin jadi fasik ataupun dia mungkin jadi zalim. Tidak boleh dihukum dia menjadi kafir. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sababul mukmin fisq wa qitaluhu kufr. Mencerca orang mukmin adalah fasik dan memerangi mereka adalah kufur. Sedangkan Quran, orang mukmin yang bergaduh dua orang tidak semestinya kufur. Kufur di sini merujuk kepada perbuatannya, perbuatan ahli kufur. Maka dengan itu Khawarij telah terkeluar daripada batasan yang telah diajar oleh Nabi SAW. Lalu Nabi kata yamrukuna minad din kama yamrukus samu minar ramiyah. Mereka terkeluar daripada agama seperti mana terkeluarnya anak panah daripada busarnya. Maka kaidah salaf, sesungguhnya iman menjadi syarat sempurna, amal menjadi syarat sempurna iman, bukan menjadi syarat sah iman. Maka dengan itu, apabila kita faham hal ini, iman menjadi syarat sempurna dan bukanlah syarat sah, maka apakah iman? Maka iman yang tadi, bila kita katakan iman, i'tiqad dengan hati.
Iqrar dengan lidah, beramal dengan anggota. Syarat yang ketiga ialah syarat sempurna iman. Makna yang kita sebutkan tadi, 3 perkara ni, iman di sisi Allah, bukan iman di sisi kita. Ini tentu kena beza. Ini dia macam nak falsafah sikit, tapi dia tidak falsafah. Tapi tentu nak kena faham kaedah. Yang kita katakan seseorang itu dianggap mukmin apabila i'tiqadnya betul, iqrarnya betul, amalannya disempurnakan, mukmin. Kita tahu bahawasanya i'tiqad dalam hati seseorang tidak boleh kita lihat. Bagaimana kita nak hukum dia mukmin? Kita kata dia mukmin pasal i'tiqad dia betul. Sedangkan kita tak tahu i'tiqadnya. I'tiqad ada dalam hati dia. Mungkin kita boleh dengar ikrar dia, pun amalan dia sebahagian kita tak tahu. Mungkin dia solat, dia tak solat di rumah dia. Maka bila kita tarifkan iman tadi, kita maksudkan iman itu di sisi Allah. Adapun iman di sisi kita bermaksud ikrar dengan lidah saja. Bermaksud ikrar dengan lidah. Maksudnya, sesiapa yang ikrar dengan lidah keimanannya, bagi kita dia mukmin. Adapun urusan hatinya tidak terbabit dengan kita. Ini kerja buat Allah Subhanahu wa taala. Ada tak kemungkinan orang yang ikrar dengan lidah tapi kafir dengan hatinya? Ada tak? Ada. Tetapi dia dari segi nilaian kita mukmin ataupun kafir? Mukmin. Dia dari segi nilaian Allah mukmin ataupun kafir? Kafir. Tetapi oleh kerana kita berpegang kepada kaedah nahnu nahkum bil-zawahir wallahu yatawalla sarair, kita hukum yang zahir, Allah yang menguruskan yang rahsia, yang menjadi urusan dia, kita anggap dia mukmin, kita tak tahu hati dia. Bila dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia iqrar dan dia mengaku muslim, kita kira dia muslim, kita kira dia beriman. Bila dia beriman, dia minta zakat, kita bagi. Dia mati, kita kebumikan dia cara Islam. Dia nak kahwin dengan anak dara orang Islam, kita bagi. Apa lagi? Kita jangan lakukan kepada dia dalam urusan orang Islam macam biasa. Kerana pada kita iman hanyalah ikrar. Lain daripada itu kita tak tahu. Kita tahu urusan ini urusan Allah. Ada tak kemungkinan orang yang dikafankan jenazahnya, dimandikan jenazahnya, disembahyangkan oleh orang puluhan ribu di dalam masjid, didoakan kepadanya, tiba-tiba dia di sisi Allah adalah kafir, kekal di dalam neraka kerana imannya terbatal? Ada ataupun tidak kemungkinan? Sangat berkemungkinan. Namun Allah tidak menyuruh kita buka dalam hati dia. Sesiapa yang cuba buka dalam hati dia, dia menyanggahi kerja buat agama. Lain kita tak tahu. Sebab itu apabila orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bila dia datang disebut pada Nabi perkataan yang berat. Dia kata pada Nabi, Khalid Al-Walid keluar, cabut. Dia kata, Rasulullah, da'ni adribu atau da'ni aqtulu. Rasulullah, biarkan aku bunuh dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia beriman. Dia mengucap dia beriman. Kata Nabi, dia mengucapkan syahadah dengan lidahnya. Kata Khalid, ya Rasulullah, sesungguhnya berapa ramai orang yang mengucapkan dengan lidahnya tetapi kufur dengan hatinya. Rasulullah kata, ada pun aku tidak disuruh untuk menepuh hati orang. Itu urusannya. Dia kafir dengan Allah, dia jawab dengan Allah. Kita urus yang sahih. Dan kadang-kadang dan kita selalu saya sebut, kita jangan masuk campur urusan malaikat. Ramai orang disebut nak masuk campur benda ni. Dia kata, aku rasa dia itu macam kafir lah. Jangan masuk campur. Ini bukan urusan kau. Pada zahirnya dia mukmin, dia mukmin. Bila pada zahirnya dia mukmin, dia mukmin. Dia minta zakat, kita bagi.
Dia bagi salam, kita jawab. Dia mati, kita uruskan jenazahnya, fardu kifayah kepada kita. Dia jadi imam, kita ikut. Sekalipun pada zahirnya dia melakukan amalan fasik ataupun amalan mungkar, sah ataupun tidak, imamah dia menjadi imam, sah. Dia jadi imam. Bahkan di antara ciri ahli sunnah wal jamaah, mereka bersalat di belakang bir wal fajir, di belakang orang baik dan orang jahat. Bila dia jadi imam, dia imam ratib, dia imam yang dilantik, kita salat di belakangnya. Urusan hatinya dia dengan Allah. Salat kita sah. Salat kita sah. Tidak ada sebarang kekurangan. Melainkan kalau kita ada peluang untuk lantik imam, kita lantiklah imam yang saleh. Kita tak ada peluang, orang dah lantik. Kita nak buat apa pun tak boleh, dia dah jadi imam. Apa boleh kita buat? Kita jalankan kaedah biasa. Bahawasanya kita menganggap iman, amal bukan syarat sah. Amal adalah syarat sempurna iman, bukan syarat sah iman, seperti yang menjadi pegangan salaf. Kerana kalau syarat sah, kita tak boleh ikut. Tetapi amal adalah syarat sempurna. Ini bermaksud. Tapi bila orang kata sesungguhnya salaf beriktikad al-iman qaulun wa amal, iman perkataan dan amalan, apa maksudnya? Maksud mereka perkataan dan amalan itu merangkumi amalan hati. Tapi bila mereka pecahkan iman, mereka akan kata iman tasdiqu bil qalb, tasdiq membenarkan dengan hati, iqrar bil lisan, iqrar dengan lidah, kemudian al-amalu bil arkan, dan amal dengan perbuatan. Amalan yang mereka maksudkan itu ialah amalan syarat sempurna, bukan syarat sah, seperti mana yang disebut oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dan hadis. Kemudian timbul beberapa puak di dalam Islam yang kita sebut dahulu. Beberapa puak dalam Islam ini ada pendirian ahli sunnah. Kemudian muncul puak yang menganggap yang dikatakan iman ialah i'tiqad dengan hati, iqrar dengan lidah, amalan tidak memainkan apa-apa peranan di dalam iman. Golongan ini dinamakan dengan murji'ah. Al-murji'ah. Murji'ah menganggap bahawasanya amalan tidak ada kaitan dengan iman. Amal tak ada kaitan. Pemikiran murji'ah itu kita namakan dengan fikratul irja. Pemikiran irja. Pemikiran irja menganggap amal tak ada kaitan dengan iman. Sedangkan ahli sunnah kata amal menjadi syarat sempurna iman. Yang lebih itu Khawarij dan orang yang sealiran dengannya, Mu'tazilah juga, menyatakan amal menjadi syarat sah iman. Ahli sunnah di tengah, kemudian di sini Murji'ah menyatakan amal tak ada kaitan. Bila amal tak ada kaitan, kau buatlah dosa banyak mana pun, berzina kan, minum arak kan, mencuri kan, iman tak terjejas. Sedangkan ahli sunnah kata terjejas. Iman menjadi cacat, iman menjadi kurang. Murji'ah kata tak. Seperti mana kekufuran tak memberi manfaat kepadanya amalan saleh orang yang kafir, demikian orang mukmin tak memberi mudarat kepadanya amalan fasik. Dia punya kira-kira dia. Kalau orang kafir buat amalan soleh macam mana pun tak ada manfaat, demikian orang mukmin buat jahat macam mana pun tak cacat apa-apa. Iman dia tetap setia. Ini iman ni ataupun iman ni juga dinamakan dengan iman artis. Sebagai hati ada i'tiqad yang sama. Zaman sekarang, walaupun saya macam ni, iman saya siapa tahu. I'tiqad itu irja, kita panggil. Irja, fikrah itu irja. Fikrah itu menganggap amalan tidak ada kaitan dengan iman. Kita kata amalan sangat mempunyai hubung kait dengan iman. Tetapi walaupun ia tidak menjadi syarat sah, tetapi iman menjadi cacat tanpa amal. Iman menjadi cacat tanpa amal. Kemudian katanya, setelah disebut demikian, dia kata wa yazidu wa yanqus, ia bertambah dan ia berkurang.
kita menyebut dalam hadis, sebelum kita melangkah dia bertambah dan berkurang, di dalam hadis Nabi SAW, apabila kita menafikan iman, kita kata pada satu orang, misalnya kita kata kau ni orang beriman. Macam mana sebab kita kata dia beriman? Sebagai orang beriman, kau tak patut buat macam ni. Apa maksud kita? Sedangkan iman, kita kata iman, kita tak tahu. Ucapan kita itu bukan merujuk kepada i'tiqad. Ucapan kita itu merujuk kepada ikrar dia. Bila kita nak nasihatkan orang-orang, kita kata wahai orang yang beriman, saudara-saudara yang beriman. Apa maksud? Dia tanya kita, kau kata kat kami ni semua beriman, kau tahu ke iman yang duduk dalam dada kami? Kita tak tahu. Tetapi ini kaedah ahli sunnah. Kita menghukum di atas dasar ikrar. Iman yang sebenar di sisi Allah. Tapi iman di sisi kita ialah ikrar. Tapi bila kita kata, hang ni tak beriman lah. Kalau kita kata satu orang, tak beriman, hang buat macam tu tau. Apa maksud dia? Seperti Nabi kata, tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya kama yuhibbu li nafsihi, seperti mana dia mencintai dirinya. Apa maksud tak beriman? Tidak beriman di situ bermaksud nafil kamal, menafikan kesempurnaan iman. Bila kata, oh hang kata aku kafir lah. Tak, kita sebut, dia kata, hang ni tak beriman ni. Kita apakah kita mengkafirkan dia? Tak, kita tidak mengkafirkan dia. Seperti mana kata Nabi, tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya. Apa maksud tak beriman? Tidak sempurna iman. Kita nafikan tu bukan nafi iman, kita nafi kesempurnaan. Kita menafikan kesempurnaan iman. Bila kita merujuk, tengok satu orang melakukan amalan kafir, lalu kita kata dia kafir. Kita kata dia kafir merujuk kepada perbuatan kafir dia. Ada tak orang yang kita tak tahu, kita tengok daripada jauh, misalnya dia buat benda kafir, pada sisi kita dia kafir. Bila dia ikrar dengan benda yang kufur, pada sisi kita dia kafir. Ada tak kemungkinan orang yang ikrar sebut benda yang kafir, dia di sisi Allah mukmin? Ada. Dia sebut benda kafir, tapi dia di sisi Allah mukmin. Ada kemungkinan. Seperti orang yang dipaksa, yang kita tak tahu, dia terpaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tetap tenang di dalam iman, dia terpaksa. Orang illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dalam iman, dia dianggap beriman. Walaupun kita yang tak tahu, kita sekali jumpa, tengok-tengok dia duduk satu tempat, dia sebut benda kufur, bagi kita dia kufur. Kalau dia sembelih, kita tak makan. Orang kata sebenarnya kita tak tahu, kita hukum yang baik. Kemudian dia pun jumpa kita, dia cerita yang sebenarnya aku ketika kau tengok tu sedang dipaksa satu orang yang kalau sekiranya aku tak buat demikian, nyawa dia terancam, terpaksa aku lakukan. Ketika itu kembali. Tetapi ketika kita tak tahu, pada zahirnya dia kafir. Kerana kita menghukum yang zahir, Allah Subhanahu wa taala menguruskan yang batin. Menguruskan yang batin. Kata Mu'tazilah bahawasanya orang yang fasik tidak dianggap beriman dan tidak dianggap kafir. Siapa yang fasik, beriman pun tak, kafir pun tak. Siapa yang buat dosa, di akhirat kelak macam mana? Dia kata manzilah baina manzilatain. Masuk syurga pun tak, masuk neraka pun tak. Dia buat tempat baru. Dan benda ni diikuti Khawarij. Khawarij datang kemudian sebelum daripadanya. Dan sekarang ni lebih kurang dengan pendapat yang hampir sama ialah golongan di Oman. Di Oman. Dan Oman hak pakai serban tu, hak pakai khanjar besar. Pisau besar pinggang. Mereka mazhab Ibadiyah. Ibadi, merujuk kepada sahabat Ibadi. Mereka mempunyai i'tiqad yang hampir sama dengan Khawarij. Sesiapa yang melakukan amalan mungkar, dosa besar, mereka dianggap terkeluar daripada iman. Undangan barangkali pergi Mekah, tak nampak dia baju jubah dia tak ada tekuk.
Bukan salah kita pakai jubah tu, tak salah lah. Tapi katanya style, tradisi dah. Negeri dia kaya. Dia ada Amman lain. Amman ibu kota Jordan. Dia Oman. Sultan Kabus dia, sultan yang pakai serban. Dan orang Oman ni terkenal juga dengan akhlak yang baik. Perangai baik. Sebab saya ingatlah, salah satu mungkin perangai dia baik kerana dalam i'tiqad dia buat dosa jadi kafir. Walaupun sekarang ni orang dia kurang nak sebut dah benda tu. Dia macam tak apa nak sebut benda tu, tetapi hakikatnya pada perbahasan mereka, orang-orang yang buat dosa besar menjadi kafir. Dengan itu dia jaga supaya dia tidak melakukan benda yang dianggap sebagai dosa besar. Dan ahli sunnah walaupun berbeza dengan khawarij, ahli sunnah tidak mengkafirkan khawarij. Khawarij yang Nabi marah dan Nabi suruh kita perangi khawarij, tapi tidak mengkafirkannya. Tuan-tuan, bezakan masalah ni. Satu puak yang dianggap bukan ahli sunnah, kita mungkin menganggap dia firaq ad-dallah, puak yang sesat. Yang sesat bukan semestinya kafir. Tuan, bila kita kata hang sesat, bukan semestinya menjadi kafir. Ada sesat yang membawa kepada kafir, ada sesat yang tidak membawa kepada kafir. Sesat maksudnya menyimpang daripada jalan i'tiqad yang betul. Tetapi ada penyimpangan itu yang belum sampai melanggar batasan kafir. Seperti dia menyatakan orang yang tak beramal menjadi kafir. Perkataan itu tidak mengkafirkan dia, tak menjadikan orang yang ucap, tetapi menjadikan dia tak tepat dengan ahli sunnah dan tak tepat dengan nas-nas. Dia juga akan mengemukakan argumen dia, dalil-dalil dia yang menunjukkan bahawasanya dia beranggap demikian. Kita katakan pandangan ini sesat, menyimpang daripada ahli sunnah, tetapi orang yang memberikan pandangan ini dia sesat, tetapi tidak semestinya dia kafir. Seperti golongan-golongan tarekat umpamanya, yang sebahagiannya mempunyai i'tiqad yang pelik. Sebahagian yang pelik itu kufur, tapi sebahagian yang pelik itu tidak sampai kepada kufur, dia hanya sesat saja. Maka ramai orang dia salah faham, dia anggap bila dia anggap puak itu bukan ahli sunnah, puak yang sesat, maka dia kafir. Tak. Tidak semesti yang sesat dia menjadi kafir. Ramai puak yang muncul yang sesat, dia bawa i'tiqad yang bukan-bukan. Dia sesat. Dia percaya bahawasanya wali ni boleh nampak sekian-sekian, wali ni ada sekian-sekian. I'tiqad dengan kurniaan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak katakan dia kafir, kita katakan dia sesat. Seperti mana syirik, ada syirkun akbar dan ada syirkun asghar yang kita sebut tadi itu. Ada syirik yang besar dan ada syirik yang kecil. Yang kita sebut, artinya kalau dia menggantungkan tali di tangan dia ataupun memakai tangkap, ruqa, tamaim, wattiwala, syirkun, syirik. Kalau dia pakai tangkai, kalau kita tanya pasal apa pakai tangkai hitam di tangan ni, misalnya orang utara diikat, orang utamalah masyarakat India Muslim sebagainya, dia ikat anak yang lahir, dia akan ikat tangan anak dia dengan tangkai hitam. Lalu bila kita kata pasal apa diikat, dia akan menyata kepada kita, tak, kita usaha saja, Allah Subhanahu wa taala lah yang melindungi segala-galanya. Dia tak lari i'tiqad dia di sudut mensabitkan benda pada Allah, tetapi dia telah menambah i'tiqad yang baru yang tak benar di segi agama. Kita kata syirik, tapi syirkun duna syirk, syirik yang belum sampai kepada syirik besar. Maksud dia berdosa besar, tapi dia tak keluar pada agama. Dia tidak keluar pada agama. Dengan itu kita membezakan antara hal-hal ini supaya kita tahu antara tidak semestinya yang tak menyamai ahli sunnah menjadi kafir, walaupun mereka dianggap sebagai puak-puak yang sesat dalam banyak keadaan. Firman Allah Ta'ala yang telah kita bacakan tadi, setelah dia membahaskan masalah iman, qaul wa amal, Al-Bukhari menyebut pegangan ahli sunnah juga ialah wa yazidu wa yanqus, iaitu iman bertambah dan berkurang. Dalilnya firman Allah Ta'ala yang ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, iaitu supaya mereka akan bertambah iman di samping iman mereka.
Dan juga Allah firman, kami tambah, maksudnya kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Allah firman juga maksudnya, dan Allah menambahkan mereka yang menerima petunjuk akan petunjuk, yakni tambah petunjuk di atas petunjuk. Dan Allah firman juga maksudnya, dan mereka yang menerima petunjuk Allah tambah kepada mereka petunjuk dan dikurniakan kepada mereka ketakwaan. Dan firman Allah Ta'ala yang maksudnya, jangan kamu, dan akan bertambah iman mereka, ya, mereka akan bertambah keimanan mereka yang beriman. Firman Allah Ta'ala lagi, siapa daripada di kalangan kamu yang bertambah oleh itu, maka adapun mereka yang bertambah iman, yakni iman tersebut menambahi mereka keimanannya. Kata dia, Allah Ta'ala sebut bahawa siapa daripada kalangan kamu yang bertambah imannya oleh ayat Allah, yaitu ayat yang dibacakan tadi, ayat yang di atas, Allah Subhanahu wa taala, ayyukum zadatuhum hadhihi imana, siapakah yang bertambah dengan tanda-tanda kebesaran Allah ini imannya. Fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana, adapun orang yang beriman akan bertambah iman mereka. Firman Allah Taala, fakhshawhum fazadahum imana, bila dikatakan pada orang yang beriman, takutlah orang yang berhimpun untuk mengambil tindakan kepada kamu dalam surah Al-Ahzab, fazadahum imana, akan bertambah kepada mereka iman mereka. Wa ma zadahum illa imana wa taslima, tidak akan bertambah kepada mereka melainkan iman dan penyerahan diri kepada Allah. Ayat-ayat ini semua dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari, mewakili mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Iman bertambah dan berkurang. Ada kala iman tambah dan ada kala iman kurang. Ahli ilmu kalam, sebahagian mereka menyebut iman tak boleh kurang. Kalau kurang jadi kafir. Dia kata bila kurang iman, kafir. Maksud bila kurang iman, syak. Kita tahu bahawasanya iman pertama asasnya i'tiqad terhadap semua yang Allah dan Rasulnya nyatakan. Kemudian kita dapat merasai kadar i'tiqad itu bertambah dan berkurang. Kita sendiri ada kalanya bila lalu ayat Al-Quran, kita rasa Masya Allah, hati kita rasa khusyuk sangat, rasa menitis air mata kita. Bila kita solat, rasa khusyuk sangat, rasa seolah-olah nak beramal, seolah-olah kita nak bersungguh-sungguh. Ada kala lama-lama oleh kerana perbuatan kita itu ini dan seumpamanya, rasa sembahyang pun tak rasa apa dah. Tengok-tengok bagi salam lah. Kita tak rasa apa dah. Kadang-kadang baca ya Quran, orang lain baca, kita pun ayat yang sama dahulu kita baca pula, tak rasa dah. Semua ini bukti yang nyata bahawa iman bertambah dan berkurang. Walaupun kadar dia, cumanya dia tidak boleh kurang sehingga membabitkan syak. Kalau syak membawa kufur, tetapi kadar iman itu kadang-kadang bertambah kuat. Maka orang yang bertambah kuat, macam para sahabat, mereka mengorbankan harta benda, nyawa mereka pada jalan Allah. Kita bukan tak beriman dengan hari akhirat, kita beriman juga. Beriman kita, bukan tak beriman, tetapi tak sampai kadar iman sahabat. Macam mana yang kita baca dalam hadis-hadis yang lalu, bila sahabat, bila Nabi bagi tahu siapa yang mati pada hari ini masuk syurga, maka yang makan tamar, wahai Rasulullah, kalau aku mati hari ini kena jalan Allah, apakah aku masuk syurga? Rasulullah kata ya. Dia kata kalau aku menghabiskan tamar ini separuh lagi, ini kerja yang panjang, separuhnya aku habiskan di dalam syurga. Iman. Kita mungkin ada harta macam dia juga, tapi tak sampai ke tahap itu. Walaupun dia percaya akan jumpa Allah Ta'ala, kita pun tak syak jumpa Allah Ta'ala. Tapi kadar keyakinan itu melimpah ruah, keluar dan melimpah dan bertambah. Fakhshawhum fazadahum imana, takutlah kepada mereka musuh-musuh yang berhimpun untuk mengambil tindakan kepada kamu. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Orang yang telah dikata pada mereka, orang berhimpun nak ambil tindakan pada kamu. Sahabat, bila dia beritahu musuh datang, Rom dan Parsi nak menyerang kamu, bukan takut, fazadahum imana. Kita beriman juga, tapi bila orang beritahu mereka nak ambil tindakan, kita semua takut. Kita semua gerun. Kerana iman kita tak sama dengan imannya. Kalau iman tidak bertambah dan berkurang, tentulah iman kita sama dengan iman sahabat. Maka tentu tidak ada beza Abu Bakar As-Siddiq yang dinamakan dengan As-Siddiq, benar-benar membenarkan Nabi, dengan kita yang membenarkan Nabi.
Kenapa kita tak dapat taraf dia? Kenapa dia mendapat siddiq? Kerana tanda menunjukkan bahawasanya iman bertambah. Dan iman yang bertambah itu kemungkinan ia akan berkurang. Kita orang Melayu pun sama juga kadang-kadang. Masa awal masuk bulan Ramadan, semangat. Penuh masjid. Aku tahu ni azamah 30 hari ni, insya-Allah lah, sungguh-sungguh. Kena 5 hari, kena 10 hari, kurang sikit. Kurang itu sebenarnya menunjukkan pada iman yang awal berkurang. Walaupun azam pada iman yang awal ada. Iman yang awal kurang, walaupun azam pada iman yang awal ada. Maka semua yang dalil-dalil yang hidup ini membuktikan bahawasanya iman ini bertambah dan berkurang. Ini menafikan apa yang disebut oleh orang-orang mereka-mereka di kalangan ahli-ahli kalam yang menyatakan iman tidak bertambah dan berkurang. Sebenarnya kita kata, bertambahlah iman aku. Maksudnya bukan bertambahnya aku. Tentu orang yang melihat dalil-dalil yang lebih. Kita dah percaya dengan Quran. Kita pergi hadis satu ceramah. Ceramah tu saintis ceramah. Cerita bagaimana ayat-ayat Quran. Sains dalam penemuan-penemuan sains telah membuktikan semuanya yang Quran sebut tepat. Apa perasaan kita? Masya Allah. Besar. Kita rasa hebat Quran. Sebelum tu kau tak percaya ke? Percaya. Bukan tak percaya. Tetapi sekarang bertambah iman. Bertambah iman. Bila kita pergi lahir tengok satu perkara yang terbukti orang Islam beribadat, orang Islam kita lihat suasana, bertambah iman kita. Kita pergi ke tempat Nabi SAW. Kita ziarah masjid Nabi. Lalu kita ke Mekah. Bila kalian tahu, ini kita kali pertama pergi sampai ke Madinah. Inilah tempat Rasulullah SAW. Di sinilah tempat dakwah baginda. Di sinilah tempat perjuangan baginda. Kita pijak tu, kita masuk ke masjid baginda, perasaan iman kita. Rasa betapa dekat dan hampirnya kita kepada risalah Nabi. Bukan sebelum ni kita tak percaya ke Nabi, percaya. Tak pergi Madinah pun kita percaya. Tapi ia menambahkan keyakinan di atas keyakinan. Ini dinamakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Sebab itu kata, diriwayatkan daripada Al-Imam Al-Bukhari, dia kata, laqitu aktsara min alfi rajulin min al-ulama'i bil amsar fama ra'aitu ahadan yakhtalifu fi anna al-imana qaulun wa amal wa yazidu wa yanqus. Aku berjumpa lebih daripada 1000 orang lelaki di kalangan ulama dari berbagai-bagai negeri, maka aku tidak lihat seorang pun di kalangan mereka berbeza pendapat bahawasanya iman itu qaul dan amal, perkataan dan amalan. Tentu tadi saya sebut, kalau kita kata qaul dan amal, amal tu maksudnya apa? Amal tu maksud amal i'tiqad dengan amalan anggota sekali. Kerana kalau kita tak maksudkan demikian, maka seakan-akan yang tidak beramal menjadi kafir. Amal itu bermaksud amal i'tiqad. Wa yazidu wa yanqusu, dia bertambah dan dia berkurang. Ini maksudnya kebanyakan ulama ahli sunnah beriktikad iman bertambah dan berkurang. Sebab itu bila kita kata ada satu orang dan kita jumpa sama Allah, kita kata ada kita nak jemput orang bagi ceramah mengenai bukti kebesaran Allah Ta'ala, apa yang ada tentang ayat-ayat yang berhubung dengan sains, penemuan sains yang disebut sebagai al-i'jazul ilmi, sebagai mukjizat sains yang ada dalam Quran. Kita kadang sekali Allah bagi pandangan dia, kata buat apa kita nak ceramah? Kita dah percaya dah dengan Quran. Tak ada faedah lagi benda ni semua. Habis yang kita nak dengar tu kenapa sebelum ni kita nak percaya Quran? Kita tak bukan. You tak faham. Ahli sunnah menyatakan iman bertambah dan berkurang. Bila you dengar ini, you akan bertambah iman. Di atas iman yang ada tu, dia akan bertambah. Maka iman para sahabat tak sama dengan iman kita, pasal penambahan iman mereka. Iman para mujahidin tak sama dengan kita. Iman para ulama salafus salih tak sama dengan kita. Apabila dia bertambah, dia boleh melakukan sesuatu yang hebat. Cuma saya nasihatkan diri saya, seperti yang disuruh oleh para ulama, kita menasihatkan antara kita. Iman ini bila dia bertambah, kita mesti kawal penambahan dia. Bukan kawal jangan bagi dia bertambah lagi, kawal kewarasan kita.
Bila insan dia masuk iman dalam hati dia, kemuncak pada iman tu kadang-kadang boleh membawa kepada dia seakan-akan dia tak ingin apa-apa dah daripada dunia ni, semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu iman yang baik. Namun begitu dia mesti mengingati syariat Allah. Bila dia ingat syariat Allah, maka dia tak boleh, walaupun iman dia dah kemuncak, buat apalah dunia ni, aku ingat akhirat dan sekarang ni, maka aku nak sedekahkan semua harta aku pada jalan Allah. Tidak diizinkan. Kalau sekiranya dia masih lagi ada anak-anak dia, yang kalau dia sedekahkan berkenaan, apabila dia meninggal, maka menyebabkan anaknya kemiskinan, ataupun dia tinggalkan semua harta dia, sedangkan di bawahnya ada tanggungan anak isterinya. Kalau dia lakukan demikian, menyusahkan anak isterinya, maka walaupun iman bertambah, ketika dia bertambah, dia dikawal oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu orang yang bersemangat tu, bila iman dia bersemangat, dia warisi, dia kena ingat sebenarnya. Walaupun sahabat kadang semangat Nabi jihad, Nabi kata, alaka abawan, adakah bagi engkau kedua ibu bapa? Itu bagi jihad yang mana fardu kifayah. Tapi tanfirul am ataupun nafrul am, jihad yang membabitkan semua orang wajib keluar, kita tak minta izin ibu bapa. Tapi bagi jihad yang mana jihad itu, jihad fardu kifayah, Nabi kata kau ada dua ibu bapa dah, ada, pergi minta jumpa mereka. Sesungguhnya duduk dengan mereka, jaga mereka, itu juga jihad. Maka bagi orang yang mana ada ibu bapa dia nak pergi ke medan jihad, sedangkan jihad itu fardu kifayah, kalau dia tak sertai pun tidak mencacatkan jihad itu, dia perlu minta izin daripada ibu bapa, walaupun semangat iman dia nak pergi. Tetapi kalaulah jihad berkenaan ialah nafrul am ataupun tanfirul am, jihad berkenaan ialah jihad yang mana sesiapa yang tidak keluar, jihad itu yang mewajibkan semua orang keluar. Bila? Ketika dunia umat Islam diserang. Bila dunia umat Islam diserang, ketika itu orang Islam tak perlu pergi tanya, mak saya nak pergi jihad boleh tak? Tak perlu. Ketika itu orang Islam keluar ke jihad tanpa meminta izin daripada kedua ibu bapanya. Lelaki dan wanita, mereka keluar ketika itu. Setiap orang yang mampu berfikir dan boleh menanggung senjata, mereka keluar mempertahankan tanah air Islam apabila ia diserang. Begitu ya. Tapi dalam keadaan ini, dia kena kawal syariat. Dia kena pergi minta izin. Dia kena apa? Ini mengawal apa yang disebut dalam iman. Kata dia, kata para ulama, yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan taat dan dia kurang dengan maksiat. Kemudian Nabi sallallahu, kemudian dia menyebut, Al-Imam Al-Bukhari menyebut yang berikutnya tentang iman, kata dia, wal hubbu fillahi wal bughdhu fillahi minal iman. Cinta kerana Allah dan benci kerana Allah juga termasuk di dalam iman. Afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, di mana disebut bahawasanya sebaik-baik amalan ialah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Tuan-tuan, kalau ada yang ni, iman. Bahkan ada ini antara kemuncak iman. Antara kemuncak iman manusia sampai, pasal apa kemeluat kat dia? Kerana Allah. Kerana dia menyanggahi syariat Allah. Pasal apa yang suka kat dia? Tak ada satu pasal hubungan apa. Bukan kata dia boleh memberi manfaat, kata semata-mata kerana Allah. Bila sampai kepada itu, sebahagian daripada kemuncak iman. Seperti mana yang saya selalu sebut, antara kemuncak utama iman itu ialah al-wala' wal bara'. Iaitu kemuncaknya ialah manusia hanya mengangkat siapa yang dicintai oleh Allah dan berlepas diri dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak dapat membezakan antara orang mukmin dengan ahli maksiat, kita bukan iman. Cinta kita kerana Allah, benci kerana Allah. Saya teringat Muhibbuddin Al-Khatib rahimahullahu ta'ala mentahqiqkan kitab Al-Awasim min Al-Qawasim yang ditulis oleh Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi, memberikan satu mukaddimah yang baik kepada kitab berkenaan dan ulasannya. Antara yang baik yang disebut oleh Muhibbuddin Al-Khatib, kata dia, al-insanul insan, manusia itu insan, yatabaddaru ilaihi ma yatabaddaru al-insan.
Akan berlaku kepadanya apa yang berlaku kepada insan lain. Boleh jadi satu orang insan, satu orang manusia, kadang-kala satu orang manusia, kesemua amalan yang mengelilingi dirinya, yang kita lihat ialah amalan saleh dan amalan yang baik. Kita menganggap dia orang saleh dan baik. Ini tidak bererti menghalang untuk kadang-kala berlaku kepadanya beberapa hafawat, beberapa kegelinciran, kesilapan. Tapi oleh kerana banyak amalan saleh, kita kata ni orang baik, kegelinciran ni biasalah. Kadang-kala tak dinafi ada orang yang banyak perbuatan dia ni perbuatan jahat. Banyak perbuatan jahat. Banyak kerja-kerja dia kerja jahat. Pun begitu kata Muhibbuddin Al-Khatib, tak menghalang juga kadang-kala akan berlaku padanya kadang-kala beberapa amalan yang saleh. Kita tengok bagusnya dia, kata Muhibbuddin. Namun hendaklah kita apabila membicarakan tentang orang saleh yang dengan amalan yang baik tadi, janganlah kerana beberapa kesilapan ini kita tonjolkan di hadapan masyarakat dia orang jahat. Padahal kesilapan ni sikit je, yang soleh tu yang banyak. Tapi kita tonjolkan ke orang, diteruk dia ni, kau tengok dia buat benda ni. Kita lupa kesolehan dia yang banyak, yang meringkungi hidupnya. Dan janganlah katanya kita apabila membicarakan tentang orang jahat, orang fasik yang banyak buat jahat, kerana beberapa kebaikan yang dia buat, kita tonjolkan yang baik ni, lalu kita lupakan kejahatan yang banyak. Ini jaga dia kata. Ramai orang macam tu. Bukanlah saya nak mahu, kadang-kadang satu orang teruk, pakai dengan pakaian teruk, satu artis, cuma dia bagi tahu, tahun ni saya bercita-cita nak menunaikan umrah. Oh, muka depan dia. Dan orang kata bagus dia ni. Yalah, alhamdulillah lah kau nak buat tu. Tetapi janganlah kita nak tonjolkan, kerana ini kita tonjolkan mereka ni semua orang baik, orang saleh, beriman. Juga begitu juga pemimpin masyarakat dan pemimpin dunia Islam, pemimpin masyarakat Islam, siapa saja dan di pihak mana saja sama. Janganlah kerana suatu dua kesalahan yang membabitkan orang saleh, kita tonjolkan dia sebagai watak buruk. Janganlah dengan beberapa kebaikan yang dilakukan oleh orang yang buruk, kita tunjulkan dia sebagai watak saleh. Muhibbuddin Al-Khatib, muhakkik besar, mentahqiqkan Al-Asim min Al-Qasim, memberikan peringatan ini pada orang Islam dalam membicarakan mengenai tokoh dan dalam membicarakan mengenai umat dan pemimpinan umat. Ambil i'tibar. Maka al-hubbu fillah, bila kita tahu orang ni orang saleh, kita cinta dia kerana agama dia. Kita tak nafikan sebagai insan, kadang-kadang adalah kesalahan-kesalahan dia, nama pun insan. Namun keseluruhannya orang saleh, kita cintakan orang saleh. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bida'ah. Aku sayangkan orang saleh, uhibbus salihina walastu minhum. Masya-Allah, Imam Syafi'i orang tawadhu, orangnya dia kata, aku cintakan orang saleh sekalipun aku bukan di kalangan mereka. Masya-Allah. Sedangkan dia Rasul Salihin, kepala orang-orang saleh. Aku cintakan orang saleh sekalipun aku bukan di kalangan mereka. Mudah-mudahan aku akan mendapat daripada mereka syafaat. Aku benci orang yang jual belinya maksiat sekalipun kami sama-sama berniaga. Aku benci orang yang maksiat sekalipun kami sekali, kata. Tapi tang ahli maksiat aku tak suka. Tetap hatiku mengenal. Kadang-kadang iman itu terbukti. Kadang-kadang kita tengok orang ahli maksiat ataupun teruk perangainya, tapi bila kita tanya hati nurani dia, dia tetap cintakan orang saleh. Dia kata, yalah ini semua teruk, dia mereka orang baik, alhamdulillah, kita pun suka. Ini sebenarnya sebahagian daripada kesan iman. Kesan iman akan membawa orang macam mana pun kadang-kadang, kalau betul iman dia, i'tiqadnya betul, tetap hatinya cinta pada orang saleh sekalipun kadang-kadang dia buat tak saleh. Mungkin ada orang
dia sendiri kaki penipu, tapi dia sayang kepada orang yang jujur. Dia tak suka orang menipu. Mungkin ada orang tak tutup aurat, tapi hati dia tetap suka pada yang tutup aurat, walaupun dia sebenarnya tidak tutup aurat. Pada satu peringkat, sebenarnya dia lebih baik. Dia sebenarnya pada suatu peringkat telah terbukti kesan iman dalam hatinya, walaupun iman itu masih lagi terganggu disebabkan amalan yang tidak sempurna. Namun itu semua adalah kesan iman. Kesan iman, cinta. Sebab tu kita kata orang Melayu ni, sebahagian walaupun kadang-kadang tak mari masjid, kalau orang bakar masjid marah dia. Kita kata sebenarnya sebahagian daripada kesan iman, walaupun tidak sesempurna orang yang datang ke masjid dan cintakan masjid dan memakmurkan masjid, tetapi perasaan marah orang menghina masjid Allah dan marah orang menghina orang saleh adalah tanda orang. Tapi kalau kita tengok satu orang, satu kumpulan manusia, satu kelompok masyarakat, mana-mana anggota, satu individu, suatu akhbar, satu majalah, dia suka menghina orang saleh, ia adalah bukti bahawasanya kehilangan iman. Kerana tanda iman ialah cintakan orang saleh. Mungkin kita berbeza pandangan, tetapi cinta tidak tetap pada orang saleh. Cinta pada orang saleh. Maka kata dia al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi minal iman. Pasal apa kita cinta pada dia? Pada amalan yang saleh. Pasal apa duk tak duk kita benci? Kita tak akan benci orang tak pasal-pasal. Tetapi kebencian itu datang bukan kerana kita nak benci dia. Kita dilarang membenci zat orang, tetapi kita membenci perbuatan yang mungkar, amalan yang maksiat, amalan yang menyanggahi ajaran Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang ada cinta kerana Allah dan benci kerana Allah, sesungguhnya dia telah membuktikan iman. Tuan-tuan saya dan tuan-tuan semua, kita kaji diri kita. Dalam hidup kita ni, kita ada suka kerana Allah atau tidak? Pasal apa kau suka pada orang tu? Pasal apa kau sayang dia? Tak ada apa. Tak ada kepentingan apa saya dengan dia. Semata-mata kerana saya ingat dia ni orang suka agama, dia ni orang datang masjid, dia ni saya tengok orang cinta, dia ni saya tengok ahli ibadat, dia ahli solat, saya cinta lillahi ta'ala. Yang kenapa yang kau nampak marah benar hari tu dengan dia? Tak ada aku marah. Dan dia sahabat aku, duduk sekali kawan baik, tapi hari tu dia buat benda mungkar. Aku marah pada benda yang mungkar. Batang tubuh dia tak ada masalah, dia tu sendiri tak ada masalah, tetapi perbuatan mungkar itu kita benci. Ini semua ada takbiran kepada iman. Dan insyaAllah kita akan baca tentang surah Umar Abdul Aziz dan hadis-hadis berhubung dengan iman pada kuliah yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Kita buka pada soalan. Ya, boleh guna mikrofon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya dulu mengungkap skenario dekat masa sekarang ni dalam demam tengah raya, dan kita sekarang ni untuk mungkin untuk melaju negara kita bukan sama datang. Jadi apa yang kita tengok skenario sekarang ialah satu nak membawa kepada hukum yang ada kemasukan Quran dan Sunnah. Yang satu lagi itu diri seolah-olah nak menentang ataupun tidak setuju dengan itu. Jadi soalan saya, apakah hukumnya seorang yang menyokong pada perjuangan yang tidak lerasnya pada Al-Quran dan Sunnah? Dan kedua, kalau itu melakukan hukum ataupun dalil, saya pun agak heran kenapa orang ini kawan Islam yang ada PhD, yang ada hafal Al-Quran, tapi dia selalu pada yang menentang Quran. Saya pun tak lantar. Wallahu ta'ala a'lam. Secara umum dalam hal yang seperti ini, orang Islam mengambil bertanya tentang diri dia sendiri dan tentang ilmu yang dia pelajari. Saya tidak mau menyebut mana dan tempat yang seperti ini. Cuma saya sebut secara umumnya orang Islam dalam apa semua perbuatan, dia hitung apakah benda ini memberi faedah kepada agamanya ataupun tidak. Sejauh mana sesuatu tindakan dia menguntungkan agamanya ataupun tidak menguntungkan agamanya. Sejauh mana tindakannya itu memberi manfaat kepada Islam ataupun tidak memberi manfaat kepada Islam.
Kalau dia rasakan perbuatan itu setelah dikaji, diselidik, difikirkan, memberi manfaat kepada Islam, dengan ijtihad dan keyakinan dia, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Kalau dia buat suatu tindakan itu tak memberi manfaat pada Islam semata-mata kerana dunianya, juga Allah Subhanahu wa taala akan menghitung dan menghisap dia. Demikian juga seluruh tindakan kita secara umumnya. Asasnya kita dalam perkara-perkara yang seperti ini, sebenarnya agama ajar kita supaya kita fikir lebih mendalam. Kita nilai benda itu dengan lebih baik. Kalau aku ambil tindakan begini, Islam banyak mana faedah? Kalau banyak ni, Islam banyak mana faedah? Kalau banyak ni umat Islam, banyak mana faedah? Kalau demikian aku buat macam ni umat Islam, apa terjadi kepada dia? Wallahu ta'ala alam. Perkara ni tuan-tuan, semua sebenarnya benda ni soalan kau yang tanya pun tahu dah kan? Tapi artinya tuan-tuan semua hisap je kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi petunjuk pada kita semua. Saya tak nak jawab lebih untuk pihak penganjur ni nanti. Ada soalan yang lain? Tapi boleh memberi masalah pada penganjur. Kurang sebenarnya. Dan lepas itu dia menjadi imam. Bukan dia ikut dia ataupun perhatiankannya semua. Kalau wallahu ta'ala alam, saya kalau berlaku kes yang macam tu, saya katakan dia jadi imam dan sah kita jadi imam di belakang dia kerana ucapannya tidak jelas. Kalau dia maksudkan kurang sesuai, dilaksanakan sehingga diberi penerangan, maksud dilaksanakan mengejut, itu semua mungkin boleh diandaikan lagi. Kalau dia anggap sama sekali hukum ini tidak sesuai pada zaman ini, itu boleh menjejaskan akidah. Tapi kalau dia kata bahawasanya kita perlu memberikan penerangan, memahamkan mereka, menunggu satu tempoh, ini semua kita kata ijtihad entah mungkin salah, pandangan entah salah, usaha kita tidak lakukan, bila tempoh yang berkenaan itu kita boleh pertikaikan. Tapi dia belum lagi mempertikaikan hukum. Mempertikaikan hukum, dia sama sekali menganggap hukum ini tidak boleh dilaksanakan. Hukum ini adalah hukum yang kuno. Hukum ini adalah hukum yang tidak wajar sekali dikemukakan. Ini maksud dia menghina syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia kata tak dilaksanakan kerana membimbang orang lain, akan mengganggu kita, membantah, itu bukan berarti dia menyatakan hukum tak sesuai. Tapi barangkali dia menjaga kepentingan diri dia sendiri. Sesiapa yang menjaga kepentingan dirinya sendiri melebihi kepentingan agama, dalam beberapa keadaan kalau tidak ada alasan yang kuat, dia semata-mata kerana dia menjadi fasik. Tapi lagi mana tidak jelas dihina. Hina ni maksud dia tak, apa ni hukum ni? Ingat zaman unta, itu hina. Apa ni hukum ni? Tak pernah sabar, ada orang curi tapi potong tangan. Itu hina, terang. Yang lain daripada itu, kita kira kalau benda ikan seperti mana kita kata Imam Malik, kalau 100 jalan aku boleh kafirkan satu orang, satu jalan aku kata dia Islam, aku Islamkan dia. Islamkan dia. Sebab itu lebih selamat. Pada asalnya dia Islam. Kalau dia tak keluarkan dia dengan Islam. Saya terbaca dalam satu ruangan penulis, beliau menyatakan hadis berkenaan hukuman mati bagi orang murtad adalah hadis yang sahih, yang mana sanadnya adalah tunggal dan tidak boleh dibuat hujah. Begitu juga hadis berkenaan dengan rejam, berzina, apa komen. Yang pertama, hadis ini sahih dan mereka ini semua kaki-kaki karut yang baru ni, mereka menimbulkan seolah-olah hadis-hadis yang sahih tidak boleh diamalkan melainkan kena jadi mutawatir. Tuan-tuan tahu hadis mutawatir ni sikitnya. Sebagai ulama membelas-belaskan dia saja. Seolah-olah ini adalah langkah ke arah menolak hadis keseluruhan. Ini satu gerakan yang besar yang sedang dilakukan. Ini bukan projek baru. Ini projek ini bermula sejak tahun 50-an. Bahkan 30-an dah bermula. Cuma yang saya cerita tuan-tuan,
negara kita ini baru saja dilanda arus ini, sedangkan arus ini sudah berada di Mesir, di Indonesia. Arus ini telah berada berpuluh tahun yang lalu. Pertikaian antara hadis, pertikaian ulama, sebab itu bab ni telah dijawab oleh ulama-ulama hadis dan buku-buku mereka telah lengkap. Semua satu persatu hujah-hujah pokok ni jawab. Cuma pokok ini mereka timbulkan benda-benda yang baru ni dan kemudian mereka munculkan dalam masyarakat dalam keadaan orang Melayu yang tak tahu apa, dan orang Melayu yang sekarang ni yang barangkali menerima benda-benda yang dia pun tak tahu. Sebab dia kata betul juga orang Melayu ni bila buat tulis artikel, lepas tu buat rojokkan buku Arab sekian-sekian, dia pun tak tahu buku Arab tu apa. Dia pun tak tahu buku Arab tu apa. Dia pun ini rojokkan Arab ni. Kalau buku Arab tu kadang-kadang tak pernah, mungkin penulis Arab ni penulis Arab yang kanak. Contohnya saya ingat pada tuan-tuan kalau baca majalah Islam, saya telah tulis berhubung dengan bulan ini, berhubung dengan artikel, berhubung dengan masalah aurat yang ditulis oleh penulis-penulis ni. Artikel tu sebenarnya telah ditulis dahulu dan diulang bahawasanya bagaimana masalah aurat ni ditimbulkan sejak dahulu. Lama dah orang timbulkan. Semasa nak jatuhkan kerajaan Turki lagi, isu aurat telah ditimbulkan. Bahawasanya Turki tak akan maju selagi mana wanita tidak bercampur dengan lelaki secara bebas. Ini sebelum daripada Mustafa Kemal Atatürk menjatuhkan kerajaan Islam Turki lagi. Isu ini dibangkitkan. Maka timbulkan isu hadis dan isu apa, sebenarnya mereka menyambung lidah Qasim Ahmad. Qasim Ahmad agak lebih bodoh pada mereka apabila dia mengemukakan dalam bentuk yang menimbulkan ketakutan orang, lalu mereka mengambil pendekatan yang baru. Mereka kata kita hanya nak hadis yang mutawatir sahaja. Sebenarnya orang yang tak faham, lalu mereka akan kata kalau dia berbuat rujukan sekian-sekian, rujukan itu tak benar. Saya pernah pergi satu orang diubat. Orang Jawa ni dia kata, tuan-tuan, ubat ini adalah ubat yang telah begitu sekian-sekian faedahnya disebut dalam kitab-kitab. Antaranya disebut dalam Kamus Marbawi, disebut. Sedangkan Kamus Marbawi itu bukanlah buku kamus. Tapi orang yang duduk keliling tu tak tahu kitab-kitab Kamus Marbawi pun ada sebut khasiat ubat ni. Orang yang tak tahu sangka ini demikian ini. Kemudian timbul masalah hadis murtad. Cumanya dalam kes murtad ini ada sedikit perbezaan. Kes murtad itu ada perbezaan. Saya nak tolak masalah hadis itu dulu. Tapi kes murtad ada perbezaan. Maksudnya, ada tak dahulu di kalangan para ulama yang menganggap orang murtad ini tidak dihukum mati? Kita katakan ada pendapat yang minoriti bahawasanya mereka menganggap kalau murtad itu tidak mencabar masyarakat Islam, dia murtad seorang-seorang dia, maka dia tidak diambil tindakan. Tindakan itu hanya diambil kerana kemurtadan itu mencabar kewibawaan masyarakat Islam. Dia murtad dengan bangga, dengan mencabar, itu diambil tindakan. Kemudian ada beberapa fenomena baru dalam masyarakat Islam yang para pengkaji membicarakan, iaitu apa sekarang ini masalah yang mereka timbulkan, dan bukan dia saja yang timbulkan, dan perkara ini ditimbulkan oleh juga para ulama Islam. Anak-anak orang Islam yang baligh, adakah wajar ataupun tidak? Sekali lagi, mereka diberi pilihan untuk agama. Kerana berbeza sahabat yang masuk Islam dan murtad, kerana mereka sudah ada pilihan untuk agama. Ketika hari mereka masuk dengan pilihan, kalau mereka keluar daripada agama, mereka wajar dihukum kerana hari itu kau telah pilih, hari ini kemudian kau keluar, kau mempersendakan agama ni. Sekarang mereka timbulkan orang yang tidak mempunyai pilihan, lahir dalam keluarga Muslim, tiba-tiba apabila baligh ingin membuat suatu pilihan. Apakah agama kata you sudah tidak ada pilihan kerana mak bapak you Islam, you murtad, you akan dibunuh? Ataupun agama menyatakan you ada pilihan, kemudian you, kalau sekiranya you buat pilihan nak kekal dalam Islam, setelah you buat pilihan ini, kemudian you murtad, ketika itu dia ambil tindakan. Ini khilaf. Khilaf ini boleh dibicarakan, ini semua mesti diputuskan oleh para ulama yang membicarakan masalah ini, dan pada negeri yang nak dilaksanakan hukum itu berdasarkan kesesuaian tindakan dan nas dan kesesuaian pada realiti yang ada. Ini tak apa benda ni. Kemudian berhubung dengan rejam orang yang berzina. Ada tak pendapat yang menyatakan rejam orang yang berzina ni sebenarnya orang yang berzina ni sebab saja tak direjam dengan batu?
Saya katakan asalnya kita tak jumpa pendapat ini pada zaman ulama yang dulu. Tetapi kebelakangan ini timbul mereka menyatakan, mereka bukan menafikan Nabi merejam, mereka menyatakan ya, tetapi Nabi rejam itu kerana takzir dan juga kerana melaksanakan hukum itu bersesuaian, kata mereka, dengan tindakan Yahudi dan orang Yahudi yang berancakat demikian, lalu mereka lakukan demikian pada asalnya yang disebut. Tim pendapat ini ditimbulkan dan berbagai kontroversi, antara yang telah menimbulkan Mustafa Zarqa, dan antara yang menimbulkan pendapat ini juga Syekh Dr. Yusuf Qaradawi. Tapi dia kata dia tak berani nak sebut pendapat ini di khalayak masyarakat Islam. Dia telah memberikan ulasan dan tahqiq kepada fatwa Syekh Mustafa Zarqa. Ketika dia memberikan ulasan itu, dia seolah-olah menyokong pendapat berkenaan. Tapi kita katakan majoriti ulama Islam kata rejam kekal. Majoriti ulama Islam kata rejam kekal. Bahawa ni saudara jabat sibuk mengatakan tentang aurat wanita antara paras pusat dan lutut. Ini pun satu Allah yang tak ajar. Saya ingat kita telah insya-Allah cuba buat jawapan bersiri. Saya jawab untuk dalam majalah, tuan-tuan boleh baca, kerana dia tulis, kita juga jawab bertulis, tuan-tuan boleh baca dalam majalah jawapan kita. Dan pada bulan Mei, saya ingat pada bulan ini saya jawab pada bulan April, kita jawab berhubung dengan azab kubur. Apa sebenarnya ada dalam nas Islam. Saya ingat tuan-tuan ikuti artikel-artikel berkenaan dan insya-Allah dijawab dengan lebih teratur. Ada slogan tentang iman, ilmu dan amal. Adakah ilmu dulu diperlukan sebelum dapat iman atau sebaliknya? Mana dulu tuan-tuan? Kita katakan iman dahulu, kemudian ilmu. Iman dahulu, kemudian ilmu berdasarkan susunan Bukhari. Bukhari menyusun kitabul iman, kemudian baru kitabul ilm. Cumanya setelah dapat iman, keyakinan, ilmu dibina di atas iman. Maka semua ilmu yang ada tu mantap kerana dia dibina di atas iman. Kalau ilmu dibina tidak di atas iman, akan berlaku macam sekarang. Tapi ada tak kemungkinan satu orang itu mengetahui beberapa ilmu, kemudian hasil daripada pengetahuan dia beriman? Itu betul. Ya. Tetapi saya maksudkan ilmu mengenai agama dibina di atas iman. Sekarang orang belajar hukum hakam Tuhan tapi tak beriman. Macam belajar tentang semayang tapi tak beriman dengan hari akhirat. Dia semayang tak? Dia tak semayang. Ini yang berlaku kepada anak-anak orang Islam yang pergi ke Amerika, yang pergi ke United Kingdom, yang mengambil pengajian PhD, yang mengambil masters daripada negeri barat, yang kebanyakan ataupun sebahagian mereka, supervisor mereka Kristian. Bukan saya nak komplain, tapi memang komplain. Tuan-tuan tanya daripada mana you lulus. Kalau dia lulus engineering daripada United Kingdom, dia dapat lulusan ni daripada Ireland dalam bidang bukan Islam, kita tak ada masalah. Tapi dia dapat sekarang bahagian akidah dari seorang doktor Kristian, tulis tentang akidah. Mereka bukan tulis tentang akidah, mereka tulis tentang comparative religion, perbandingan agama. Mereka bandingkan semua agama, mereka tamatarakan agama Islam dan Kristian dalam penulisan mereka. Mereka tak bezakan Islam dan Kristian. Ada sebuah universiti dalam negara kita yang ada bahagian comparative religion menyamakan Islam dan Kristian. Lalu dia tak membenarkan student yang tulis PhD mengkritik Kristian, katanya kerana kita tak faham cara faham orang Kristian. Dia faham cara dia, kita faham cara kita. Kita bila nak kritik mesti sama tarafkan. Bagaimana you menulis akidah dengan satu guru yang tak percaya pada akidah. Ada yang balik lulusan fiqh daripada United Kingdom, daripada USA, dapat daripada USA di dalam fiqh. Bagaimana you boleh ambil fiqh berhubung dengan hukum hakam syarak? Supervisor you satu orang Kristian yang sembahyang 2 rakaat pun tak benar. Macam mana benda ni boleh berlaku? Dia tidak pernah berfiqh dengan kerasulan Muhammad. Ada orang dapat lulusan bidang hadis dengan doktor yang Kristian. Dia balik cakap, oh sana metodologi kajian dia hebat. Kita kata, entah pergi ambil ilmu sebelum beriman. Beriman dahulu, baru ambil ilmu. Maka Al-Bukhari meletakkan kitabul iman, kemudian kitabul ilm.
Ilmu dibina di atas iman. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.